Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita dalam suasana bulan Ramadan al-Mubarak. Pada tahun ini kita dapat rasakan Ramadan disambut dengan meriah apabila kita sudah berada pada fasa endemik. Dalam kesempatan ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghayati peristiwa nuzulul Quran, peristiwa penurunan Al-Quran. Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dinyatakan dalam Al-Quran bahawa ia diturunkan pada bulan Ramadan. Allah Taala sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan, padanya Al-Quran itu diturunkan. Dan lebih spesifik lagi, Al-Quran menyatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu berlaku di bulan Ramadan. Allah Ta'ala katakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Mengikut perbahasan para ulama, turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadar itu diturunkan secara 30 juzuk daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan kemudian diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat. Bermula dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, penurunan ayat Al-Quran ini bukan hanya sekadar memberikan isyarat kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan wahyunya kepada manusia, tetapi ia juga menjadi isyarat kepada kita bermulanya era kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabi, sebagai nabi yang terakhir. Jadi apabila Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat akhir zaman, umat yang terakhir ini, maknanya tuan-tuan tidak ada lagi nabi selepas daripada itu, tidak ada lagi kitab suci yang akan diturunkan selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh yang demikian, pastilah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang amat istimewa. Kalau dulu kitab-kitab yang dulu-dulu, nabi-nabi yang dulu-dulu dihantar kepada kaum-kaum yang tertentu, tetapi Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan untuk umat seluruh dunia, untuk umat manusia di seluruh dunia. Jadi bila begitu keadaannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala, turunnya Al-Quran pada malam yang amat istimewa, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kepada Nabi dan Rasul yang amat istimewa, iaitu Rasulullah SAW sebagai khataman Nabi, sebagai seorang ulul azmi, pastilah Al-Quran ini memberi makna yang besar kepada kita, kepada umat manusia seluruhnya. Allah Ta'ala nyatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai hudalin nas, sebagai petunjuk kepada manusia. Petunjuk kepada manusia bagi menentukan apa yang halal, apa yang haram. Petunjuk kepada manusia apa yang benar, apa yang salah. Petunjuk kepada manusia apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Maka sebab itulah ia juga dikatakan sebagai furqan, membeza antara yang hak dan yang batil. Malah Al-Quran itu bukan hanya sekadar sebagai petunjuk, sebagai furqan, sebagai pembeza, tetapi dia merupakan sebagai bayinah, keterangan-keterangan kepada manusia bagaimana manusia sepatutnya hidup di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ni sifatnya maha pengasih, maha penyayang. Allah Ta'ala ni sifatnya amat lembut. Allah Ta'ala sifatnya maha pengasih. Oleh yang demikian, pastilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini penuh dengan hikmah kepada manusia seluruhnya. Untuk apa? Untuk memandu manusia agar manusia sentiasa berada pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini yang dimaksudkan adalah sentiasa berada di bawah lembayung, di bawah bimbingan, di bawah pedoman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lain perkataan, hidup berdasarkan kepada
standard yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah kita perlu akur dan perlu kita berada di bawah payungan standard Allah Subhanahu wa taala? Kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan manusia. Allah Ta'ala lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah Ta'ala menjadikan tumbuh-tumbuhan, haiwan, binatang dan seluruh yang ada di atas muka bumi ini, seluruhnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan pastilah Allah Ta'ala tahu tentang hubung jalin, interaksi antara manusia dengan alam ini seluruhnya. Jadi bagaimanakah interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam ini dapat diatur dengan baik? Sedangkan manusia itu ada ciri-ciri yang tersendiri, alam ini ada ciri-ciri yang tersendiri, tumbuh-tumbuhan ada ciri-ciri yang tersendiri, haiwan ada ciri-ciri yang tersendiri, maka pastilah arkitek, engineer kepada alam ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala, sahaja yang maha mengetahui bagaimana interaksi ini dapat berlaku dengan harmoni. Untuk memastikan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan Allah Subhanahu wa taala berlaku dalam keadaan yang amat harmoni, yang amat damai, maka oleh yang demikian Allah Taala mengutuskan seorang rasul untuk menyampaikan kepada kita Al-Quranul Karim, yang di dalamnya ada ayat-ayat, ada kandungan-kandungan, ada keterangan-keterangan yang mana semuanya itu pasti benar, pasti betul, pasti tepat. Tak ada satu pun perkara dalam Al-Quran yang tersilap, yang tersalah, yang tersasut. Tidak. Sebab apa? Sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala yang maha sempurna. Dan Allah Ta'ala lah yang memelihara kesempurnaan Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang memeliharanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, di atas sifat Al-Quran ini maha betul, maha benar. Maka tak sewajarnya manusia meragui kandungan Al-Quran. Sewajarnya manusia tidak mempertikaikan kandungan Al-Quran. Sewajarnya manusia tidak mempersoalkan kandungan Al-Quran. Tetapi dalam realiti kehidupan kita pada hari ini, masih ada manusia yang mempersoalkan kebenaran Al-Quran. Kenapa? Allah Ta'ala menyatakan dengan jelas, prasyarat untuk menerima kandungan Al-Quran ini adalah apabila kita mampu menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nyatakan dalam ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Allah Taala katakan Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah katakan zalikal kitabu la raiba fihi, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudan, dia menjadi petunjuk kepada siapa? Hudan lil muttaqin, kepada orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, prasyarat untuk menerima kandungan Al-Quran sebagai benar, sebagai betul adalah kita menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada ia boleh diterima dengan akal ataupun tidak, kita pasti meyakininya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apabila diceritakan kepadanya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar bertanya, ia datang daripada siapa? Maka dijawab kepada Abu Bakar, ia datang daripada Muhammad Rasulullah. Kalaulah ia datang daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada itu aku percaya. Kenapa? Sebab apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Muhammad itu berkata sesuatu melainkan ia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan bahawa Al-Quran itu adalah maha betul dan maha benar, maka kita cuba saksikan dalam kehidupan seharian kita yang berada di sekitar kita, dan kita cuba melihat jawapan-jawapan yang diberikan oleh Al-Quranul Karim. Fitrah manusia menyatakan bahawa manusia ini berhajat kepada Tuhan. Fitrah manusia, siapapun dia,
hati kecil yang akan menyatakan Tuhan itu wujud. Hatta Lenin, sebagaimana kita faham dalam sejarah sejarah hidupnya, dia tidak meyakini adanya Tuhan. Dia seorang ateis. Tetapi di saat dia hendak mengembuskan nafas yang terakhir, dia menyatakan bahawa aku merasakan di saat ini ada suatu kuasa yang maha tinggi yang boleh menyelamatkan aku daripada kematian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, inilah yang dikatakan sebagai fitrah. Bagi menjawab persoalan yang ada pada fitrah manusia ini tentang Tuhan, Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh Muhammad bahawa Allah Ta'ala itu Esa. Bahawa Allah Ta'ala itu Esa. Allah Ta'ala memberikan jawapan yang amat jelas tentang kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sewajarnya disembah, yang sewajarnya ditaati, yang sewajarnya dipatuhi, iaitu Allah Rabbul Jalil, Allah Rabbul Alamin. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dapat saksikan di kalangan manusia ada yang menerima hakikat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia digelar sebagai seorang Muslim apabila mereka menyatakan lafaz syahadatain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia ini yang hidup di atas muka bumi ini tertanya-tanya, untuk apa aku dijadikan? Untuk apa aku dijadikan? Allah Ta'ala memberikan jawapan dalam Al-Quran yang dengan amat jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalangan manusia yang merasakan hidup ni hanya untuk makan dan minum. Kalau untuk makan dan minum, samalah kita dengan haiwan. Ada manusia di atas muka bumi ini merasakan hidup ni adalah untuk mencari kekuasaan. Kalau begitulah keadaannya, samalah kita seperti binatang yang buas. Ada manusia hidup merasakan bahawa hidup di dunia ini hanya sekadar untuk berehat-rehat, bertenang-tenang, bersenang-senang, seperti mana angin sepoi-sepoi berhasil, lautan yang damai di tepi pantai. Kalau begitu, tuan-tuan, apa bezanya kita dengan lautan, apa bezanya kita dengan tumbuh-tumbuhan, apa bezanya kita dengan angin sepoi-sepoi berhasil tadi, kan? Pasti kita lebih hebat daripada itu. Maka Allah Ta'ala katakan bahawa kita diciptakan untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, tuan-tuan, segala bentuk pengabdian, segala bentuk peribadatan, segala bentuk kecintaan, kepatuhan, ketundukan, kasih, cinta, kasih, sayang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita hanya mencintai Allah, apabila kita hidup ini hanya untuk memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, maka di kali itu pastilah status kita ini yang digelar sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat darajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang saleh. Dan hamba-hamba yang saleh inilah nanti yang akan dijemput oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam syurganya. Oh, rupa-rupanya Al-Quran memberikan jawapan kepada kita, hidup di dunia ini bukan satu-satunya episod dalam hidup kita. Rupanya dia adalah sebahagian sahaja daripada perjalanan hidup kita yang panjang. Kita bermula daripada alam roh, kemudian kita menyambung di alam rahim, daripada alam rahim kita berpindah ke alam dunia, daripada alam dunia kita berpindah ke alam barzakh, daripada alam barzakh kita akan berpindah ke alam akhirat. Itulah perjalanan hidup kita. Maknanya kita hanya tinggal sementara di atas dunia ini untuk mengumpul bekal bagi menyambung perjalanan yang amat jauh. Kerana apa, tuan-tuan? Selepas daripada alam barzakh, kita akan hidup selama-lamanya. Sama ada di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya kita beriman dan beramal saleh kepada Allah, ataupun kita akan tinggal dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya kita kufur atau derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Quran bukan hanya sekadar menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah. Bukan hanya sekadar menjelaskan status kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Al-Quran juga menjelaskan kepada kita bagaimana sepatutnya kita hidup di atas dunia ini. Bagaimana sepatutnya kita mengurus kehidupan kita di dunia ini. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Do's and don'ts. Halal dan haram.
Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amat sempurna. Malah bukan hanya sempurna, tetapi begitu detail, begitu halus. Dan tidak ada siapa yang boleh menafikan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ia halal, ia adalah halal. Sekiranya ia haram, dia adalah haram. Sekiranya halal baik untuk manusia, sekiranya haram, ia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Allah Ta'ala haramkan arak. Allah Ta'ala haramkan arak dengan jelas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan pakar-pakar kesihatan seluruhnya menyatakan bahawa arak ini tidak baik untuk kesihatan manusia. Allah Ta'ala mengharamkan judi. Pakar-pakar sosial menyatakan bahawa judi itu tidak baik untuk manusia. Tetapi kenapa masih ada lagi manusia yang minum arak? Kenapa masih ada lagi manusia yang berjudi? Tepuk dada, tepuk minda kita, sama-sama kita boleh beri jawapan. Kenapa masih ada begitu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebatnya Al-Quran. Malah kalau kita melihat Al-Quran ini bukan hanya sekadar mengatur kehidupan seharian kita, rutin harian kita, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tetapi Al-Quran juga merupakan sumber ilmu. Kalau kita melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang sains yang begitu hebat, yang manusia itu mencari jawapan bagaimana manusia ini diciptakan. Al-Quran menjelaskan, ketahuilah olehmu bahawa langit dan bumi itu pada asalnya satu. Fafataqnahuma, sehinggalah kami pisahkan antara duanya. Fafataqnahuma ini tuan-tuan disebut oleh ahli saintis, oleh ahli sains, oleh saintis sebagai letupan. Maka muncullah satu teori yang disebut sebagai Big Bang. Daripada Big Bang, maka berlakulah pelanggaran kosmos, dan apabila kosmos ini berlanggar, maka akhirnya membentuk suatu bulatan yang berputar, maka di situ lahirlah teori penciptaan bumi. Siapakah yang memberikan jawapan ini? Yang memberikan jawapan ini adalah Al-Quranul Karim. Siapakah menurunkan Al-Quran Karim? Allah Subhanahu wa taala. Siapakah menyampaikan Al-Quran Karim ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, dengan amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan Al-Quran, amanahnya para ulama dalam menyampaikan Al-Quran, sehingga hari ini kita masih lagi boleh membaca Al-Quran, kita masih lagi boleh menatap Al-Quran, dan kita masih lagi dapat memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Maka oleh yang demikian, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benarlah bahawa Al-Quran itu merupakan petunjuk manusia sepanjang zaman. Di mana pun kita berada, di zaman mana pun kita berada, apapun bangsa kita, apapun warna kulit kita, pastilah Al-Quran sesuai untuk kita. Lihat tuan-tuan, satu contoh. Al-Quran menyatakan bahawa kewajipan kita semua untuk menutup aurat. Aurat lelaki daripada pusat hingga ke bawah lutut. Aurat perempuan seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Kecuali muka dan kecuali muka dan tapak tangan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menyatakan dengan jelas. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hukum berpakaian ini, Allah tak nyatakan tentang hukum berkaitan tentang fashion. Allah tak nyatakan tentang fashion. Bila disebut fashion, tuan-tuan, yang pertama material, jenis kain yang kita nak gunakan. Allah tak bahas berkaitan dengan design, reka bentuk, fashion tadi. Tetapi Allah Ta'ala hanya memberikan satu syarat dalam berpakaian ini, mestilah menutup aurat. Dan hukum menutup aurat ini, tuan-tuan, terpakai kepada semua Muslim dan Muslimah. Di mana pun dia berada, apapun warna kulitnya, mereka boleh menyempurnakan perintah ini. Kalau orang Jepun nak berkimono dan bertudung, tuan-tuan, boleh. Orang Melayu nak berkebaya dan bertudung, boleh.
Orang Melayu, orang Cina nak berciongsam dan dia bertudung, boleh, tak ada masalah. Kan? Siapa pun kita, apa pun bangsa kita, apa pun warna kulit kita, kita boleh menyempurnakan kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup aurat. Manakala materialnya, manakala desainnya, terpulang di zaman apa anda berada, di mana anda berada. Kalau kita di Eskimo, tuan-tuan, mungkin material kita sama, kita semua pakai baju berbulu sebab sejuk, kan? Tapi kalau kita berada di padang pasir, mungkin kita akan kenakan pakaian-pakaian cotton yang nipis sesuai dengan suasana di padang pasir. Kalau kita berada pada negara 4 musim, kita akan sesuaikan pakaian kita dengan musim-musim di mana kita berada. Yang penting kita menutup aurat. Subhanallah. Hebat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya Al-Quran itu memandu bagaimana kita nak mendapatkan ilmu, tetapi Al-Quran juga memberikan pedoman kepada kita bagaimanakah sistem keadilan itu nak diurus, bagaimanakah sistem keadilan itu nak dijana, bagaimana keadilan itu nak ditegakkan. Itu yang paling penting. Okay? Masya Allah. Daripada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hukum hakam yang amat jelas kepada jenayah-jenayah yang besar. Jenayah kalau dalam Islam dibahagikan kepada 3, iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Hudud dinyatakan hukumnya dengan jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mencuri, dikerat tangannya. Berzina disebat 100 kali sebatan. Minum arak disebat sebanyak 80 kali sebatan. Membunuh dibalas dengan bunuh. Okay? Al-Quran menyatakan hukum bagi kesalahan-kesalahan yang amat berat ini. Okay? Manakala ta'zir yang disebut sebagai kesalahan-kesalahan kecil yang hanya memerlukan kepada hukuman-hukuman yang ringan. Speed trap, langgar had laju, tuan-tuan. Parking tak betul, sengit parking, ataupun parking tapi mengganggu lalu lintas. Sebab apa tak betul parking? Kan? Tak bayar cukai pintu, tak bayar income tax, kan? Gitu, tuan-tuan, ya. Hisap rokok kat restoran, kan? Sebagai contoh, kan? Allah Ta'ala serahkan kepada manusia. Bagaimana mereka nak mengatur apakah kompaun, apakah denda-denda yang sesuai untuk kesalahan-kesalahan yang kecil ini tadi. Dan prinsip yang dinyatakan dalam nak menegakkan keadilan, Nabi menyatakan al-bayyinatu 'ala mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Keterangan itu hendaklah diberikan kepada orang yang mendakwa, dan sumpah itu dibenarkan bagi orang yang nak menafikan tapi dia tak ada bukti. Dia boleh bersumpah. Memang betul dia tak buat, dia boleh bersumpah. Dengan sumpahnya itu, tuan-tuan, ia boleh dibebaskan. Sekiranya ia tak dapat dibuktikan bahawa dia bersalah. Tetapi kalau dia boleh dibuktikan bahawa dia bersalah, maka ia akan disabitkan dengan kesalahan yang dituduh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat soroti daripada mula tazkirah saya tadi, bagaimana Al-Quran itu diturunkan pada malam yang istimewa, kepada Nabi yang amat istimewa, kepada umat yang terakhir ini, umat Islam yang berada di seantero dunia ini, malah tuan-tuan, Al-Quran itu kalau kita saksikan, dia bukan sekadar kitab suci untuk orang-orang Islam sahaja, tetapi keadilan dalam Al-Quran, kehebatan dalam Al-Quran, kebenaran dalam Al-Quran ini akan dirasai seluruhnya oleh manusia sejagat, sama ada dia Muslim ataupun dia bukan Muslim. Sama ada dia manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan alam semesta ini akan merasakan barakah keberkatan Al-Quran itu. Buktinya, tuan-tuan, apabila kita bicara tentang Islamic finance, kita bicara tentang sistem kewangan Islam. Dengan jelas Allah Ta'ala nyatakan
Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu prinsip yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dan apabila prinsip ini dihuraikan oleh ulama-ulama tafsir, dicerahkan oleh ulama-ulama fiqh, diperdetailkan oleh sarjana-sarjana muamalat Islam, maka akhirnya tuan-tuan kita dapat saksikan di atas muka bumi ini standard kewangan Islam, undang-undang dan peraturan tentang kewangan Islam. Dan bila mana ia ditawarkan dalam sistem kewangan dunia, penggunanya bukan hanya orang Islam, penggunanya juga ada di kalangan orang bukan Islam. Satu kajian dibuat oleh sebuah universiti, Monash University, buat kajian kepada orang-orang bukan Islam. Kenapa anda memilih sistem kewangan Islam sedangkan anda bukan Islam? Dia kata, kami tidak peduli produk apapun yang ditawarkan. Saya minta maaf, kami tidak peduli tentang agama produk ini. Itu maksudnya. Itu yang saya maksudkan. Kami tidak peduli tentang agama produk ini. Yang penting produk ini boleh memberikan keadilan kepada kami. Itu jawapan mereka, tuan-tuan. Itu jawapan mereka. Soalannya, kenapa mereka menerima sistem kewangan Islam sedangkan sistem kewangan Islam ini adalah produk agama Islam, sedangkan awak bukan Islam? Dia kata, kami tak peduli agama kepada produk ini, tetapi yang penting produk ini memberikan keadilan kepada kami. Subhanallah. Begitulah hebatnya Al-Quranul Karim. Ia menjadi rahmat kepada alam ini seluruhnya. Inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kau Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Subhanallah. Jadi oleh yang demikian, dengan terlaksananya Al-Quran, dengan berdaulatnya Al-Quranul Karim dalam sistem kehidupan manusia sejagat ini, maka dunia ini akan jadi aman, dunia ini akan jadi harmoni, dunia akan jadi bertamadun, dunia ini akan jadi lebih maju. Orientalis menyatakan bahawa sekiranya Islam tidak berada di atas panggung sejarah manusia, maka Barat akan mundur 500 tahun ke belakang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itulah sumbangan kita kepada alam. Sumbangan kita kepada dunia ini. Sumbangan Islam kepada umat sejagat. Tetapi sumbernya apa? Sumbernya Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh yang demikian, senang penonton yang dirahmati oleh Allah Taala, sempena dengan Ramadan Al-Mubarak di mana kita berada sekarang, malah kita sama-sama membaca Al-Quran, malah kita sama-sama mentadabbur Al-Quran, malah kita sama-sama menganalisis kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kita mendalami Al-Quran, dengan kita menghayati Al-Quran, pertama iman kita akan bertambah. Keyakinan kita akan meningkat. Bila mana iman bertambah, keyakinan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat? Hati kita tenang. Hati ini tenang. Bila mana hati kita tenang, tuan-tuan, apa yang kita dapat? Ketenangan pada hati-hati kita ini akan memberikan ketenangan kepada manusia seluruhnya. Kerana kita tak boleh ubah manusia lain, tetapi kita boleh ubah diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Mulakan diri kita. InsyaAllah dunia akan berubah seluruhnya. Bertemu lagi dalam rancangan-rancangan yang seterusnya dalam bulan Ramadan ini. Sekian aku liqauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.